Rukun mandi wajib dua perkara. Niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Setiap inci dalam badan, bukan dalam badan, setiap inci di badan mesti kena air. Syarat mandi wajib dua, niat dan satu badan mesti kena air. Semua daripada ujung kepala sampai ujung kaki mesti kena air. Ini saja syarat, atau bukan syarat, rukun. Rukun mandi wajib. Susah ke tak? Senanglah, tak susah. Dah tahu nak mandi tu pakai air apa? Dah cover dah, mesti air first hand, mesti grade yang pertama, tahirun mutahhir. Kan air dulu air suci lagi menyucikan. Dah tahu airnya jenis, kita boleh pakai air ni. Air yang jenis grade kedua tak boleh, mesti grade pertama. Untuk wudu, untuk mandi, air grade pertama. Dah tahu. Okey, air tu bawa datang, air bersih, air first grade, tak digunakan. Mandi, nak mandi wajib, macam mana pula? First sekali mesti niat. Membezakan antara mandi itu mandi wajib dan mandi hari-hari biasa. Hari biasa, hari-hari mandi kan sekali dua kali. Kalau kat kampung sehari dua kali mandi, pagi mandi, petang mandi. Jadi ini mandi pagi, mandi petang, mandi malam. Jadi macam mana nak bezakan rukun mandi wajib dengan mandi pagi, mandi petang tu? Niatlah. Niat, berniat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dan niat dengan jirus tu kan, mandi. Atau semua kena air. Semua kena ratakan badan kita dengan air. Memadai, itu namanya mandi wajib. Okey, itu rukunnya, rukun fardu mesti. Itu masuk bawah lagi sunat-sunatnya. Sunat banyak, of course. Sunat mandi wajib banyak. Sunat wudu banyak. Sunat banyak. Sunat ni apa yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Buatlah yang termampu, ya. Kalau makin banyak kita buat sunat, makin Nabi sayang kita lah. Kita ikut dia punya cara sallallahu alaihi wasallam. Kita menunjukkan kita sayang Nabi. Benda kecil pun kita ikut, sebab Nabi buat, kita pun nak buat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak buat, tak buat. Tapi kalau buat, menunjukkan kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat mandi wajib banyak. Okey, kita baca. Ya, ketika mandi wajib, mandi junub, wajib ni junub. Mandi wajib, mandi junub sama. Mandi wajib kerana berjunub. Junub mandi pun boleh, mandi junub boleh, mandi wajib boleh. Tak apa, tak ada masalah. Ketika mandi junub ataupun dalam kurungan kita panggil mandi wajib, sunat melakukan beberapa perkara. Nombor satu, tasmiyah, membaca basmalah. Basmalah ni all the time. Kan? Bismillah all the time. All the time kita baca bismillah. Ambil wudu pun baca bismillah, kan? Nak mandi pun kita baca bismillah. Cuma nak tahu tempatnya kita nak mandi tu boleh baca bismillah tak? Tempat kita ambil wudu tu boleh baca bismillah ke tidak? Kita dah sebut dah bab ni kan? Yang tidak dibolehkan membaca bismillah ataupun melafazkan perkataan-perkataan suci Al-Quran, benda-benda baik lah. Tempat yang mana kita buang air, toilet lah. Toilet tak boleh kita sebut bismillah ataupun apa-apalah zikir, tak boleh. Jadi kalau dulu, even here, rumah dekat London, dia punya toilet satu bilik kecil, bathroom, bathtub, sink, cermin, gosok gigi semua satu bilik. Itu bilik mandi. Bilik mandi, mandilah, ambil wudu ke, gosok gigi. Bilik buang air, bilik lagi satu. Tapi bila sekarang kita nak nampak bilik air tu besar, kita pecahkan wall. Jadi satu corner tu toilet bowl, dan sebelah ni dah jadi satu bilik air. Dah jadi toilet dah, tempat buang air. Tak boleh baca. Tapi kalau dia separate boleh. Jadi kalau dah tempat tu hanya untuk mandi, ambil wudu, gosok gigi, boleh baca. Okey, boleh baca. Kalau toilet, tempat buang air, memang tak boleh baca. Dah, habis, selesai. Ambil wudu boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Okey? Dah, jadi sunat nak mandi wajib baca bismillah.
Jadi kalau kat kampung dulu-dulu kan rumah kan luar, toilet kan luar kan, turun rumah. Jadi kalau dia mandi kat perigi ke, dia mandi dekat sungai ke apa, bismillah. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian mandi. Jadi tasmiyah sunat. Kalau sekarang tak boleh, baca dalam hati lah. Kalau sekarang rumah kita dah ada toilet bowl, situlah juga mandi, bathtub, shower, baca bismillah dalam hati. Nombor 2, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam tempat air. Sebab dulu bandilah, ada bandi atau tempayan. Kan? Ingat, ni dah belajar macam mana air itu boleh jadi musta'mal. Dan air first grade boleh jadi second grade. Kenapa? Sebab dia berubah. Kerana ada apa? Ada outside substance yang masuk, bercampur. Kan? Dan air itu mesti kurang daripada 20 biar kalau test ni fail lah. Lupa semua kan. Air yang sedikit kuantitinya, which is less than 2 cola. Kan? 2 cola tu berapa liter? 200? Different opinion. Tapi lebih kurang 216, 214. Less than 240. More than 210. Between that range. 240 and 210 liters. To consider more than that, a lot of water, a lot of quantity. Less than that, less water. Kalau air itu sikit kuantitinya, kita ambil wuduk, kita basuh tangan, makna kata air yang bersih tadi akan berubah menjadi air yang mustakmal, air yang telah digunakan. Faham? Air sikit, kita pun masuk tangan. Contoh air macam ni, kan? Saya celup jari saya, siapa nak minum? Contoh, basuh tangan kalau keluar boleh, kan? Kita keluar. Tapi orang yang basuh tangan, kita celup macam tu. Siapa nak basuh lagi tangan? Contoh sebab kecil. Tapi cuba kalau kita ambil air yang besar, kita celup, tak berubah. Itu sebab besar sangat, betul tak? Kuantiti dia banyak. Orang pun tengok, tak apa lah, sebab banyak ni, saya pun celup dah kat situ, awak pun celup dah sana. Macam swimming pool, kan? Besar kan? Air banyak, kita tak rasa geli. Mandilah ramai-ramai, mandilah sebab besar sangat. Cuma bathtub, masuk 3 orang. Contoh apa benda kau ni kan? Contoh nak bagi faham kan? Kecil sangat. Kau punya peluh je mungkin dah berubah kan, dia punya sabun ni punya bau. Contoh kan? Jadi kecil, sama lah nak bagi faham. Air kecil, instead of kita ambil wuduk untuk pakai mandi, kita celup tangan kita, rosaklah air tu. Jadi grade tu turun, berubah daripada first grade kepada second grade. Jadi air mustakmal. Kalau air besar, that's fine. Jadi Nabi ajar, mana Nabi SAW ni cermat, pembersih, dijaga hygiene. Nabi SAW jaga, nak tunjuk kita, nak bagi faham, ni air sikit, kau jangan celup tangan kau. Pandai, orang lain nak guna. Kau kecil, ambil mangkuk apa ke, keluarkan air tu, basuh tangan. Ambil air tu, baru basuh muka, baru gunakan mandi. Baru start. Bijak Rasulullah SAW. Okay. Kita basuh tangan, semua smart, cermat basuh. Rasul SAW ajar, tak perlu nak nyanyi happy birthday 3 kali. Kita tahu dah. Kita happy birthday 3 kali kan? Lalu belajar kan? 2-3 tahun lepas kan? NHS saja, tak ke? NHS saja kan? Nak tunggu berapa lama kan? Dan corona, dia kata jangan masuk cepat sangat. At least nyanyi happy birthday to you, happy birthday 3 kali. Baru puas. Nabi kita tak payah. Memang kita basuh betul-betul. Semua orang Islam kalau belajar lah, kalau fikih lah, kalau dia faham lah. Nak masuk celup, tak boleh celup, air keluarkan. Jadi sunat baca bismillah, kemudiannya membasuh air, bukan celup dalam berjana. Bahasa lama berjana dia panggil, ataupun sekarang bandi, tempayan. Keluarkan air itu. Nombor 3, berwuduk sebelum mandi. Berwuduk sebelum mandi junub. Ambil wuduk dulu.
Tadi air contohlah satu baldi tu sikit, kurang daripada 2 bola. Ambil dia punya apa mangkuk ke, panggil apa, gayung ke kan, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh macam uduk, macam ambil uduk. Ulama sebut except kaki jangan basuh dulu. Basuh macam uduk. Baru mandi. Jadi kenapa? Kalau kita dah ambil wuduk, anggota badan tu makna kata boleh kita kata 40%, 50% dah cover air lah. Jadi kalau mandi senang. Lagi apa, jimat air tu. Sebab kita dah ambil wuduk kan, muka dah basuh, telinga dah basuh, dah sapu, tangan basuh kan. Jadi bila ambil wuduk tinggal badan lah, basuh lah semua, tapi air dah kena kerana wuduk. Tapi kalau orang tu tak mandi, saya bagi explanation menggunakan baldi lah, tempayan lah, berjana lah. Habis sekarang pakai shower. Ada orang cakap, Ustaz tak relevan lah, ini semua cerita lama, pakai baldi lah, tempayan. Sekarang mana ada baldi tempayan, semua pakai shower. Macam mana? Shower lah, peduli lah kan. Buka je, ambil lah wuduk dulu. Tak payah nak celup buka air, macam tu lah. Ambil wuduk dulu. Macam wuduk. Lepas tu bismillah lah, basuh lah semua. Janganlah terlalu rigid pula, strict sangat sampai tak relevan kan. Ambil buka paip, ambil wuduk, lepas tu bismillah, basuhlah badan. Mengusap-usap tangan pada badan, gosok badan. Jadi jangan kenakan air je basuh, lap macam wuduk. Kemudiannya dah start lah, dah ambil wuduk kan, dah complete wuduk, basuh badan semua. Tapi lap basuh. Niat pertama, bismillah kedua, ambil wuduk ketiga, kemudiannya semua meratakan sambil mengusap dan menggosok badan. Maknanya nak ratakan. Mualat berturutan, continuity. Jangan basuh badan lepas tu stop. Macam wuduk pun sama. Wuduk kan sama. Ambil wuduk, jawab telefon lah, buka pintu lah, jawab mesej dulu kan. Habis kaki kanan, kemudian kaki tak boleh. Sebab berwuduk, mandi junub semua ibadah mana boleh half-half. Ibadah mana kita fokus. Jadi fokuslah kita berwuduk, fokuslah kita mandi junub. Basuh anggota wuduk atau mengambil wuduk? Mengambil wuduk Dengan niat. ialah dengan niat atau tidak? Is it? Ya. Your question? Sebab kita niat untuk mengambil mandi hadas besar. Ya. Kalau hadas besar, ada selisihan pendapat dalam bab ni. Kerana apa? Nak cakap pasal mazhab lain pula ya. Ada mazhab yang mengatakan selepas ambil wuduk, lepas mandi wajib ambil wuduk. Ada mazhab tidak mengatakan, tidak memerlukan wuduk selepas mandi wajib. Ada yang mengatakan sebab dah ambil wuduk, lepas tu mandi wajib. Tapi bukan sebab tu. Dia kata tidak perlu mengambil wuduk selepas mandi wajib. Sebab apa? Sebab kita dah mandi. Wuduk tu sebab suku badan je, tangan, muka, kaki. Mandi semua badan, satu badan. Contoh, ada air tumpah. Instead of lap air tu, kita jirus satu hole air tu, kita basuh lantai kerana ada air tumpah. Perlu tak kita lap kemudiannya air tu? Dah tak ada lah, dah basuh, dah hilang dah kan. Maknanya kita dah mandi kan tu, dah tak ada kesan. Apa kau nak lap? Tapi kalau kita tak nak basuh lantai tu, kita nak lap, boleh lah kan. Focus on that particular dirt atau filth, spot tu je kita bersihkan. Jadi nak fahamkan, wuduk ni suku badan kita, kepala, muka, tangan, basuh, sapu sikit. Tapi mandi semua, dah semua mandi, nak basuh apa lagi? Kau dah tentu kau mandi, kau basuh semua anggota badan, tak perlulah nak ambil wuduk lagi. Ini mazhab Imam Hanafi, mengatakan selepas mandi wajib tidak perlu berwuduk. Mazhab kita Imam Syafi'i kata, mazhab kita, wuduk batal kerana mandi memegang private part. There you go kan.
Jadi mandilah, peganglah private part memang nak kena basuh. Tapi wudu ada tak? Tak ada. Sebab kau dah pegang private part. Imam Hanafi, mazhab Hanafi, private part is part of your body based on hadis. Jadi pegang private part tak membatalkan wudu sebab it is part of you. Hadis Nabi ada sebut bab tu, dan Nabi sebut memegang private part juga ambil wudu. Dua-dua Nabi cakap. Jadi sekarang kita pening, Nabi juga ni asal pening? Jangan pening, saya kata. Banyak opinion ni tidak memeningkan kita. Belajar mana yang awak pelajari dan amalkan. Jangan pening. Yang ini orang buatlah. Dia nak Hanafi lah, bismillah. Kan? Kalau kita dah tahu, saya dah bagi tahu sekarang, awak pergi musafir, contohlah, memerlukan pegang private part. Anak cuba pergi basuh tukar lembin anak, tukar pampers anak. Kita pegang kan, wet tissue ke apa ke, tak batal kan? Sebab kita memegang private part untuk kita salinkan pampers. Untuk mazhab tu tak batal lah. Kalau kita punya mazhab Imam Syafi'i batal. Okey. Kalau Imam Malik ada syaratnya, tak batal, melainkan ada syahwat. Medium balance dengan pegang orang budak punya ke pegang kau yang private part. Kalau tak datang ke syahwat, okey. Kalau datang syahwat, tak batal. Yang Hanafi tak. Tapi of course dia itu ruling lah, tapi balik kepada diri kan. Balik kepada diri kita, which is apa sebab engkau pegang private part. Kalau pasal pampers, okeylah kau nak tukar anak, atau pasal kau mandi, okeylah that's yours. Bukan atas sebab-sebab lain. So balance. Yang penting kita belajar apa mazhab kita dan amalkan. Kalau sekarang kita dah tahu pegang private part tidak membatalkan wudu mengikut mazhab Hanafi, ikutlah. Jadi kalau mandi junub, mandi junub kita basuh, private part kena basuh. Tapi lepas mandi junub tak nak ambil wudu, boleh? Boleh, betul. Kalau naklah ikut mazhab Hanafi. Belajar bukan ikut cop-cop tak belajar. Semua betul. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun rawkan minal bahri aw rashban minad diyar. Semua ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap yang ni untuk jawapan atau soalan yang ditanyakan pada waktu ketika yang sahabat ni tanya. Dia zaman pula beberapa minggu ke beberapa bulan ke beberapa tempat yang lain ke orang situasi yang lain tanya Nabi. Nabi kata kalau kau pegang private part, kau kena ambil wudu. Jadi Nabi cakap yang ini untuk certain types of group of people ke apa. Yang Nabi cakap, dua-dua betul Nabi cakap. Yang kita pula mendengar, kita nilai, nak belajar mana? Belajar, ikut. Saya dah cakap sebelum ni kan, dah awal. Suami isteri ada mazhab pegang suami isteri batal. Pegang tersentuh tak sengaja buka pintu dia, diperang. Macam pegang, saya dah jaga ni wudu. Kat Westfield susah ni saya nak ambil wudu. Abang suka-suka je bilang. Abang kata, saya nak bukakan pintu. Dulu tak pernah buka pintu ada. Contoh kan. Nak tolong isteri dia, nak pegang batal. Dah tak jadi pergi Westfield. Contoh kan. Jadi tak tahu, saya pun tak faham lah. Belajarlah. Bila kita belajar, jadi bila kita belajar, kita faham. Itu maksud dia faham. Jadi kita ihtiram. Bila kita faham, kita lapang dada, luas minda. Bismillah, buatlah. Asal kau buat tu kerana ada ilmu. Jangan buat ikut, jangan buat kerana nak ikut suka. Hari ni aku nak Hanafi, besok aku nak Syafi'i. Hari ni aku nak pegang bini, hari ni nak bukakan pintu, besok tak boleh pula. Tak mau. Ikut satu. Jadi satu bab mandi wajib. Satu bab besarnya ialah ni. Jadi kalau orang yang niatnya untuk ambil wudu sebelum mandi wajib, datangkan wudu lah, niat wudu. Saja aku ambil wudu ada sekecil kerana Allah Ta'ala. Sebab dia ambil wudu. Bila dia buka shower, dia jirus, baru saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala.
Kalau orang yang wuduk tidak memerlukan wuduk selepas mandi wajib, kan dia terus ambil mandi wajib je lah, kan. For him the sunnah tak valid, the wuduk is not valid, kan. At the beginning tak ada wuduk. It's just washing part of your limbs, and then you make an intention for your major impurity. Mandi hada besar, apa-apa pun tak jadi masalah niat ke tak niat, sebab itu sunat. Yang penting kalau ada time, kita basuh anggota wuduk kita, baru kita mandi penuh untuk mandi junub atau mandi wajib, ya. Niat sunat, niat wuduk ke tak niat tu tak apa. Jadi kita basuh anggota, kemudiannya kita niat mandi wajib. Niat mandi wajib tu mesti, sebab the intention is to uplift the major impurity dengan usul mandi. Jadi the important part is niat mandi wajib. Basuh anggota tu sunat. Niat tak niat tu ikutlah. Niat pun boleh, tak niat pun boleh. Okey? Last sekali, mendahulukan anggota badan yang kanan sebelum yang kiri. Ya. Nanti kita baca syarah dia next week lah, ya. Start anggota yang kanan baru kiri. Sama juga, janganlah terlalu konon menunjuk haf-haf, kan. Hidung pun dia nak yang kanan. Kanan lah, dia mulakan kanan tu kanan lah, kan. Konon semua nak kanan, yang kiri dia begini, tak susah lah, lebih kurang lah. Niatkan yang kanan, masuk kanan. Dahulukan yang kanan, sakit tu kanan, start yang kanan lah tu. Jangan susah. Jangan mempermudah-mudahkan, memperlekeh-lekehkan, jangan terlalu strict, sulit-sulit, kan. Tengah-tengah, moderate, kan, moderate. Smart. Sebab tu kalau kita makin faham, makin belajar, kita dah tak ada nak hijau dah. Ikutlah apa abang nak buat. Abang rasa mana yang lebih sesuai. Islam mudah, tapi bukan dipermudah-mudahkan. Islam mudah, tapi bukan ringan-ringan sangat. Tak, based on knowledge. Okay, dah itu je lah. Makruh ketiga, last sikit je ni. Makruh dalam mandi wajib adalah sama dengan makruh ketika berwudu. Kan makruhat, apa yang dislike dalam wudu sama juga apply dalam mandi wajib. Apa yang makruh dalam berwudu? Bercakap-cakap, kan. Lagi apa? Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, kan, membazir, ya. Lebih dah tahu dah cukup lah, badan kau tak besar, boleh, dah kena. Nak lagi dia mandi kedua kali, ketiga kali, ya, kanan kiri tak habis-habis, dah setengah jam, air dah banyak. Kan, membazir lah. Setiap apa yang makruh dalam wudu, makruh dalam mandi wajib. Okey, itu je. Next week kita sambung mandi sunat. Ada berapa jenis mandi sunat? Agak-agak berapa? Saya mungkin. Berapa? Agak-agak berapa jenis mandi sunat? 3, 4, 3, lagi 5, lagi up lagi. Semua banyak agak. Apa agak je lah. Tak salah tak apa. Banyak lagi lah, banyak. Bang, senyap kan? Banyak lah, senang kan? Senang bagi banyak. Kan soal tak mau jawab. Jawablah, berapa mandi? Agak-agak sunat mandi. Sunat mandi. Ada berapa? Ada 3, ada 4, ada 5, lagi? 7. Ada 7. Lagi? Ada 17. Ini bukan cakap, bukan saya. Ada 17. Banyak. Next week kita sambung lah. Ada 17 jenis mandi sunat. Ada 17 jenis mandi sunat. Masya Allah, banyak kan? Menunjukkan Nabi sunat, kata Nabi buat lah. Kan, kalau sunat, sunnah bahasa Melayu sunat lah. Tapi kalau bahasa itu sunnah.
Mana sunnah mandi. Mandi sunnah ni ada 17 jenis. Mana Nabi SAW buat. Mana Nabi pun bersih tau. Nabi Ibrahim pun bersih. Bersih, smart, handsome, wangi, jaga semua tata tertib. Posh lah, kira posh Nabi SAW. Kalau nak kata gentleman yang tarik kerusi untuk ladies lah, itu tak tahu itu gentleman. Nabi kita gentleman tu above him. Nabi tu above gentleman. Betul. Sungguh kena tahu, tu kena belajar syama'il. Baru kita nampak sallallahu alaihi wasallam Nabi kita memang champion, role model. Anak perempuan datang, dia bangun. Respect. Anak perempuan datang. Kita apa buat kopi. Baru kau itu baru tak rasa buat kopi. Allah. Bukan saya. Nabi SAW anak umur pun dia bangun bangkit. Welcome. Sayang Nabi SAW. Sebab tu kena belajar bang. Nak jadi husband yang romantik, kalau kau tak belajar pasal Nabi betul. Nak belajar daripada Romeo Juliet tak payah. Nanti nak cerita-cerita jiwang tak payah. Tak dapat pahala. Ikut pun tak dapat pahala. Kalau belajar Nabi SAW punya sayang dengan family, macam mana Nabi tunjukkan kasih, dapat pahala. Sayang Nabi dapat pahala. Ikut cara Nabi dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak belajar ni. Ada role model yang betul. Jadi belajar agama ni bukan sekadar belajar agama nak sembahyang. Tak, nak memperelokkan budi pekerti kita dalam kehidupan. Nak jadi manusia yang paling gentleman, respectful towards others and being respected by others. Nabi SAW lah. Tak nak belajar pasal Nabi SAW, tak tahu. Macam-macam cerita. Baca syama'il. Itu minggu depan kita cakap tu, baca syama'il. Kan? Kalau Nabi SAW macam mana dia duduk, macam mana dia makan. Tahu tak Nabi SAW kalau makan kurma, macam mana dia keluarkan biji kurma? Nak tunjuk je berapa hygienik Nabi SAW. Menjaga kebersihan. Nabi SAW makan kurma, macam mana dia keluarkan biji daripada mulutnya? Sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu berapa detail. Kalau perkara tu pun Nabi jaga sallallahu alaihi wasallam, perkara besar lagi lah Nabi jaga. Nabi kalau ambil kurma, ambil kurma masukkan. Kalau nak keluarkan, Nabi buat macam ni. Jadi biji kurma tu kat sini, tak ambil kat jari. Kita masuk time Ramadan, itu masuk jari, mau dicolek, itu tangan dia ambil. Kasih orang ustaz, please. Kau punya tangan dengan aliu kau tak makan 12, 13, 14 jam kau kasih aku. Kan, dia keluarkan dia punya biji kan gini, dia ambil macam ni daripada mangkuk. Dia makan, dia keluar je lah. Macam ni juga dia ambil, buang. Habis dia ambil lain, lepas tu kasih orang. Nabi SAW very particular. Dia ambil macam ni, dia makan. Keluarkan dia macam ni, buang kat sini, tok tepi je. Jadi bersih kita. Tangan kanan makan, tangan kiri untuk benda-benda. Angkat selipar, tangan kiri. Nak lap-lap muka, tangan kiri. So ada tugas masing-masing ni. Sunnah bawa handkerchief, sunnah tahu tak? Bawa handkerchief sunnah. Mana orang tahu tak belajar? Syama'il. Sungguh baca kitab Syama'il. Ada hadis yang meriwayatkan lepas Nabi SAW wafat, barang-barang ada yang diambil oleh para sahabat. Ada sahabat tangan Nabi SAW dapat kat sahabat. Dan ni sahabat terbakar. Sapu tangan tu tak terbakar. Ini sapu tangan Nabi SAW. Apa yang ada daripada Nabi takkan dimakan Nabi, dunia maupun akhirat. Jadi dari situ cerita pasal Nabi lain, cerita pasal sahabat lain. Tapi nak bagi tahu, Nabi ada handkerchief. Bukan gentleman. Nabi SAW bawa handkerchief. Kalau kita belajar, kita dapat pahala. Kalau ikutlah. Macam-macam benda kecil Nabi SAW ajar. Jadi abang kalau nak champion, nak sayang betul isteri, nak betul nampakkan kita ni kena belajar ikut Nabi SAW. Kalau kita dapat ajar isteri kita dengan baik, kan, jangan cakap sekarang kita nak orang perempuan respect kita. Perempuan zaman sekarang ni susah lah ustaz.
Dia dah cosmopolitan ni, dia macam ni, dia macam tu, dia dah bekerja, dia dah jumpa kawan ramai, dia macam ni. Kau asyik cakap perempuan, kau tak jadi lelaki sejati. Kau cuba jadi jantan. Kau betul-betul jadi seorang suami, seorang abah, seorang abang, seorang anak lelaki. Betul kau jaga family. Bukan garang tau. Responsibility, sayang kakak, sayang adik, sayang mak. Responsibility. Agak-agak perempuan tu tak percaya dengan kau, dia akan respect kita. Sebab kita tunjukkan kasih. Kita nak orang sayang kita, tapi kita tak tunjuk sayang pada orang. Nabi SAW dapat sayang SAW sebab dia tunjuk sayang pada orang. Dengan isteri dia, dengan cucu dia, dengan para sahabat, semua. Jadi out of that good etiquette, orang sayang kepada Nabi SAW. Syama'il mengatakan, first time man ra'ahu hadha wa man khalatahu ahabbah. Siapa yang first time nampak Nabi SAW gerun, rasa takut, haibah bahasa Arab, dia punya aura. Kalau orang first time nampak Nabi, garang ke orang ni, dia tak tahu nak react. Tapi bila dia dah duduk, dia dah berbuat, dia sayang. Taklah, nampak garang tapi Nabi SAW macam tu. Sahabat explain. Jadi mana ada apa? Ada kewibawaan. Tak namanya baik, semua dia okey. Tak. Ada kita baik, semua okey. Ketawa pun ketawa, sembahyang pun kau ketawa, semua kau ketawa. Kan? Sebab nak baik. Tak, Nabi SAW tak wibawa. Ada time dia macam ni. Jadi bila dia menunjukkan kasih sayang, menunjukkan respect, orang sayang. Kena belajar pasal Nabi SAW. Nabi ni bukan untuk akhirat, bukan untuk kita syahadat. Tak. Nabi role model. Itu kena faham. Nabi is our role model. Jadi bila sallallahu alaihi wasallam our role model, mana kata kau ikut, mesti ada kejayaan. Kalau dengan family, mesti ada kejayaan. Kalau apply dengan kerja, mesti ada kejayaan. Kalau apply dalam neighborhood, mesti ada kejayaan. Sebab role model kita, the best creation of Allah. Best of the best. Jadi nak kena ada role model. Cara nak tahu role model tu, Nabi dah lama pergi baca kitab hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Habis ladies tak ada je, time tu ada, ladies ada tu bahagian dia. Nabi ajar formula dalam hadis-hadis kan. Macam mana kau pula seorang isteri nak dapat sayang kepada suami, nak taat kepada suami, pahala dia apa, ganjaran dia apa. Jadi Rasulullah SAW adalah our savior. Belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia akhirat kita selamat, pahala dapat, sunnah dapat, kejayaan dapat. Tapi cari selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jadi isu. Okey, jadi saya mengambil kesempatan sebab ini adalah ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pun dia bab fikih, mazhab ini, mazhab, tapi puncanya semua hadis, puncanya semua Al-Quran. Okey. Jadi bila kita tahu punca sebenar iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat manfaat. Cukuplah. Sebab hari ini banyak abang-abang muda. Jadi saya selitlah sikit berkenaan dengan kepentingan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, itu cukup. Kita solat Isya dan solat Isya. Ada jamuan ke? Ada. Sedih kalau tak ada kan? Tak ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita dan manfaatkan keberadaan kita di tempat ini dan bagi kita sedar dan faham akan kepentingan majlis ini dan menggunakan kita manfaat di dunia, bukan saja pahala tetapi dapat merubah diri kita menjadi orang yang lebih sempurna. Amin ya Amin ya Allah. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komen terus solat Isya. Ya. Yuk.
الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالحي أهلها. تراصوا واعتدلوا